Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ayu Emilia A176-705 akan menerangkan penggunaan drone dalam serangan pengganas serta ancaman terhadap keselamatan ruang udara negara. Drone merupakan teknologi yang berkembang pesat dan sangat popular pada ketika ini dan terdapat di antara mereka yang menggunakan drone dan menjadikannya sebagai suatu hobi. Permulaannya, drone hanya digunakan bagi tujuan ketenteraan seperti tembakan anti pesawat, risikan dan persenjataan. Namun kini, drone digunakan secara meluas bagi tujuan mencari, menyelamat, pengawasan agrikultur, peribadi, penggambaran dan sebagainya. Namun begitu, serangan yang telah berlaku di beberapa buah negara telah menimbulkan kebimbangan baru mengenai drone dan potensi penggunaannya sebagai senjata. Dapat dilihat, negara Arab Saudi merupakan salah sebuah negara yang pernah diserang melalui ruang udara yang hanya menggunakan drone. Drone yang dianggap misteri itu dipercayai bahawa telah bergerak dengan kecepatan lebih daripada 250 km per jam. Dan lebih membimbangkan lagi, apabila drone ini tidak kelihatan seperti drone biasa yang dikomersialkan, malah drone ini diterbangkan dengan lebih rendah daripada biasa yang digunakan dalam sistem pertahanan seperti jet pejuang, peluru berpandu balistik dan sebagainya. Serangan yang dilakukan dengan menggunakan drone mungkin menelan belanja puluhan dan ratusan ribu yang lebih rendah berbanding dengan sistem pertahanan yang biasa. Ini kerana drone pada masa kini mudah untuk didapati. Ianya memungkinkan kumpulan militan dan kumpulan penjenayah untuk menggunakannya untuk melakukan serangan di bandar-bandar besar. Hai, saya Izia Husna Ibrahim, nombor matrik A176701 dan ini refleksi saya mengenai teknologi drone dan ancaman terhadap keselamatan ruang udara negara. Teknologi drone mencetuskan isu keselamatan. Teknologi drone dicipta untuk kegunaan pihak tentera sebagai alat ketenteraan bagi membawa muatan berbahaya dan sebaliknya. Pemodenan drone ketenteraan akan membawa kepada pengeluaran drone yang berupaya terbang pada altitude lebih tinggi selain mampu mengoptimum kuasanya untuk kekal aktif lebih lama. Kemajuan tersebut akan menjejaskan keselamatan negara yang kekurangan sumber, keupayaan dan kepakaran berkaitan teknologi drone kerana mereka lebih terdedah kepada serangan dan diintip tanpa disedari. Oleh itu, apabila sesebuah negara kurang kedaulatan terhadap ruang udaranya, maka masalah keselamatan akan timbul. Yang kedua, pembangunan drone komersial. Ketersediaan drone komersial untuk orang awam juga terbukti menjadi satu cabaran bagi keselamatan ruang udara kerana teknologi drone tidak lagi semata-mata eksklusif untuk kegunaan pihak tentera. Ia berpotensi untuk terbang di sekitar kawasan yang sensitif dan juga boleh digunakan sebagai alat untuk kegiatan yang menyalahi undang-undang. Sebagai contoh, kumpulan militan tidak perlu lagi merampas pesawat kerana drone boleh digunakan untuk tujuan keganasan serta digunakan untuk mengintip, mengumpul maklumat sensitif secara haram, menyampaikan data sensitif dan sebagainya yang mengancam keselamatan negara. Ketiga, pengubahsuaian drone kepada senjata. Drone juga boleh diubahsuai dan dilengkapi dengan senjata dalam keadaan tertentu yang boleh mengubah statusnya menyamai senjata lain seperti senjata api. Serangan berkaitan drone boleh dicegah jika sesebuah negara itu mempunyai kawalan penuh terhadap keselamatan ruang udaranya dan mempunyai peraturan ketat untuk penggunaan drone komersial. Walaupun pemilikan drone ini perlu memiliki lesen terlebih dahulu untuk menerbangkannya, tetapi terdapat banyak kejadian-kejadian di mana pemilik menerbangkan drone secara haram. Berikut merupakan refleksi saya, Gianna, nombor matriks B17662 mengenai teknologi drone dan ancaman terhadap keselamatan ruang udara negara. Kemajuan teknologi drone semakin maju sehingga boleh mencipta atau membina sebuah UCAV atau Unmanned Combat Aerial Vehicle yang lebih dikenali sebagai drone bersenjata. Kini, sehingga tahun 2020, sudah terdapat 36 buah negara yang mempunyai drone bersenjata untuk bersedia menghadapi ancaman keganasan. Di sini terdapat senarai 36 buah negara mengikut tahun hak milik drone bersenjata tersebut. Kesimpulannya, walaupun drone bersenjata ini dapat melindungi negara dari ancaman keganasan, tetapi tidak mustahil dapat memberi ancaman terhadap keselamatan rakyat dalam negara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Huda dengan nombor matrik A17561 akan memberikan refleksi saya terhadap video 10 most insane military drones in the world. Pertama sekali ialah Vapor. Vapor ini dicipta bagi tujuan pertanian dan juga komersial dan juga bagi kegunaan industri. Ia boleh terbang setinggi 12 kaki altitude di atas paras laut dan juga boleh terbang sejauh 36 km. Seterusnya ialah Nova Deep NS-70. Ia merupakan buatan Amerika Syarikat yang menginspirasikan UAV Perancis iaitu Parrot
menggunakan UAV micro yang pelbagai dan juga boleh berfungsi dalam keadaan berangin dan hujan. Seterusnya ialah Anavia USA. Ia menggunakan teknologi Hubble dan juga menampilkan zoom 32 kali ganda yang pertama dan mempunyai video HDR 4K. Alpha 800 pula, ia merupakan satu teknologi drone yang khas untuk tujuan kawal seria dan menyasarkan target. Mempunyai jarak perjalanan yang mampu adalah sejauh 30 km dan juga mempunyai kelajuan sebanyak 52 km per jam. Seterusnya ialah Thor yang merupakan UAV mini lepas dan darat. Ia merupakan drone multi-rotor yang mempunyai kecanggihan dalam sistem pengawasan dan pengintipan. Seterusnya ialah Spike Firefly. Ia merupakan satu drone yang khas untuk melancarkan senjata taktikal dan dia punya keistimewaan ialah untuk menyasarkan target dan kegunaannya ialah khas untuk di medan perang. Sogar pula ialah satu teknologi drone yang mempunyai keistimewaan dalam bahagian pertahanan. Ia merupakan satu drone yang dicipta khas untuk memberikan bantuan dan juga pertahanan. Drone ini merupakan drone domestik pertama yang dioperasikan oleh ketenteraan Turki. Ia mempunyai satu teknologi senjata machine gun dan juga berfungsi sebagai tindak balas segera ketenteraan. Pegasus pula merupakan satu teknologi drone yang boleh bertukarmu antara mod darat dan juga mod pesawat. Ia mempunyai satu teknologi di mana boleh melakukan misi di kawasan drone yang tidak boleh melakukan misi seperti di kawasan sempit dan juga di kawasan yang hampir dengan daratan. Seterusnya ialah Skydio X2. Skydio X2 ni merupakan satu teknologi yang dikeluarkan oleh Skydio sebagai teknologi drone pengitipan. Ia boleh melakukan hendapan dan pengitipan penyelamat serta rondaan. Seterusnya ialah Black Hornet. Black Hornet ni merupakan satu teknologi drone yang sangat kecil. Ia dikawal oleh autocraft untuk meninjau dan juga menawarkan keistimewaan kepintaran, pengawasan dan juga pengitipan.